Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? So hari ni kita sambung lagi untuk kita buat kita punya projek. Okay. Semalam kita dah create satu projek baru. So actually hari ni kita kena design lah projek ni. Sebab saya nak cuba tunjukkan integration dengan Android Firebase. Firebase database. Kan semalam ada bincang kan pasal NoSQL database. So sekejap lagi saya akan tunjukkan beberapa servis yang disediakan oleh Google melalui Firebase punya servis tu. Dia ada banyak lah untuk authentication, ada untuk simpan data, simpan file, ada untuk real time nak buat chat pun boleh. So itu saya kata banyak kebanyakan servis ni kalau macam buat apps untuk Encik Zalani, untuk buat apa ni, simpan file ke, untuk student punya nota memang sangat berguna lah. Okay, so hari ni kita akan try buat login page. Okay, kita akan try cuba buat login page dahulu. Okay, so semalam kan kita dah buat activity main. So macam biasalah kita design dulu kita punya page. Saya nak buat dekat activity main page ni, kita buat button, dua button dulu. Pertama adalah button untuk login dan juga satu lagi button untuk register. Okay, saya buat dua button. This one saya linkkan dengan yang ni. Cik Zarani dengan Cik Rahman, Mr. Chen boleh start design lah. Design as you wish. Okay, so saya ada dua button. Yang ni saya pergi kanan atas, saya tulis width. Saya letak dia punya width, layout width ni sebagai match parent kot, bagi dia full. Okay, kemudian this one pun saya buat bagi dia match parent juga, match underscore parent. Okay, so dia punya text itu tukarlah bawah untuk register, text bawah ni button register, and this one button login. Kemudian dia ada ID dia, ID saya namakan btn underscore login. Factor, this one adalah btn underscore register. Okay, yang ni basic lah yang kita dah belajar sebelum ni kan. Boleh terus buat je, boleh terus buat, tak perlu tengok saya, terus buat je. Kemudian ni saya setkan dia margin, layout margin dia saya letak layout margin 10 kot. Boleh dah. Okay, supposedly kat atas ni kena ada logo lah kan. Tadi baru download, mana dia tak? Okay. So cara masukkan gambar macam biasalah, masukkan gambar untuk buat dia punya logo kan, logo page. Okay, add import drawables. Saya pilih mana dia, folder downloads mana logo silver BLL. Oh, full silver. Okay, saya punya starting page dah siap.
So untuk projek yang baru kita create, kemudian tekan button start tu kan, ataupun tekan button to call tu, dia memang akan slow sikit lah, sebab first time dia akan download apa library yang diperlukan, dia akan download framework yang ada. So dia akan lambat sikit lah. Ni apa ada error pula ni? Incompatible layout margin attribute. Oh, tak boleh. Hmm. $10 DP. Okay, Cik Zalani dengan Cik Rama ada follow tak? Ada. Okay. Lepas tu boleh design login page terus lah. Terus buat login page. Okay. So saya dah ada saya punya apps. Dia lari sikit sebab tak linkkan constraint dia ni. Okay, sudah ada button 2. Oh, Mr. How, Mr. Kotori join juga Yang kan tak join. Kemudian Mr. Cheng, you follow? Mr. Skyzy. Okay, kemudian boleh create, saya punya dah siap, saya boleh buat page baru lah. Activity, saya buat empty activity, and then saya boleh tulis sini login page. Login page. Finish. Dua. Tapi yang malam ni kita tengok buat login dulu kan, tengok macam mana kan. Nanti saya bagi homework lah. Create activity lagi untuk empty activity, untuk register page. So, ada 2 page baru, iaitu login dengan register. Kemudian yang sini login page saya boleh design cepat-cepat lah. Login page saya letak text, plain text. Okay. Dan yang ni saya setkan dia width pada match parent. Login dia pakai email patutnya kan. Padam. Silap. Email. With dia letak match parent. Margin. Layout margin saya letak 10 dp. Kemudian saya letakkan dia punya password numeric, password biasa. Mana dia berhubung kait dengan yang atas. Okay, this one pun dia punya width match parent. Okay, kemudian letak hint email, and this one dia punya hint adalah password. Okay, kemudian saya letak satu button login, buttons. Ini link dengan yang bawah, link yang kanan, link yang kiri, ke bawah kan letak sebelah kanan.
Okay, this one saya letak text login now. Okay. Kemudian jangan lupa letak ID tau. Setiap apa kita punya input tu letak ID. Jangan lupa. Input email. Oh, login lah. Login underscore email. This one adalah login underscore password. Ini adalah login underscore button. Okay, saya dah sampai login page dah. Tuan-tuan semua sampai mana? Lepas tu linkkan daripada main activity tu, kan button tu kan ada dua button, login dengan register. Sekarang cuba buat tekan button login, dia pergi kepada login page. Buat yang tu. Mari kita cuba. Daripada activity main, saya dengar je tak dapat buat hari ni. Okay, boleh Mr. Kotori, tak ada masalah. Okay, sebabkan dekat kita punya main activity ada dua button, login dengan register. Sekarang kita nak kena buat, bila tekan login, dia pergi kepada page login lah. Macam mana nak buat? So kita kena pakai Java, main activity.java kat atas ni. So macam biasalah button, saya letak nama btn login lah. Btn login sama dengan find view by id r.id dot login underscore button. Yes. Okay, alternative. Okay, so btn login dot set on click listener, new on click listener. Untuk pergi ke page sebelah, biasalah pakai intent login page sama dengan new intent. So kita guna get application context kepada login page dot class. Kemudian start activity macam biasalah ni, login underscore page. Okay, siapa yang dah sampai login page? Siapa yang dah sampai login page? Ada error? Oh, tak ada. Kenapa null object. Oh, bukan login button. btn login. Okay, Encik Zalani sampai mana dah? Cik Rahman, ada follow tak? Sebab kita memerlukan login page tu. Kalau tak ada login page, agak sukar lah kita nak buat Firebase tu nanti. Saya baru buat kat email dengan password. Oh, okay. Dah sampai login form tu. Okay, mantap. Okay, saya punya dah sampai dah. Jangan lupa set dia punya title, bagi cantik sikit lah kan. Ada title, set title, login. Dia punya navigation pun jangan lupa letak dalam Android manifest tu, yang apa, yang ada apa namanya, parent,
Mana login page, saya tambah dia punya parent activity name, letak balik main activity supaya dia boleh back lah sebenarnya, bukan ada apa pun ni. Main activity. Okay. Kemudian saya terus jalan ya. Button btn register sama dengan find view by id r.id.btn register. Kemudian btn register dot set on click listener. Click listener new view on click listener. Cik Remy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang baru buat page depan ni untuk apps yang baru ni. Untuk app yang kita nak buat production. So baru buat button login register sampai kepada dia punya ni lah page login dia, form login dia. Lepas ni dah ada page login, kita dah boleh terus start connect dengan Firebase punya authentication lah. Means kita akan pakai Firebase kan? Firebase lah senang. Sebab saya tengok dia ada banyak servis, saya rasa macam baru kot tu. Banyak servis dia ada yang disediakan. So kita akan belajar pakai lah. Ada record Encik Rahman, ada record. On off. Aduh. Tak apa. Saya ada record, nanti saya akan letak dalam Google Classroom. Kalau tak nak buat page depan ni, kalau rasa macam malas nak buat banyak-banyak page, buat login terus pun boleh sini. Buat je button login terus. Dua button ni padam dekat main activity tu, terus letak email dengan password pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mesti kena ada form macam ni, so boleh kita integratekan dengan Firebase. Tu je kan. Cuma saya suka main activity ni dijadikan satu macam main screen dia, supaya dia mungkin tak iklan ke slider gambar ke untuk apps yang nampak lebih produksi lah kan. Okay, dah sampai page ni belum? Dah ada button untuk klik ke sana ke belum? Kalau dah sampai ke page login ni dah okey lah ni. Tekan button login, dia pergi page login. Okey, saya buka page login saya supaya boleh tengok dekat main activity. Oops. Alamak, hilang pula. Kat bawah. Ini biasalah ni, kita biasa buat ni kan. Start intent tu. So button linkkan dengan button yang ada dekat main activity. Lepas tu setkan click listener dia. Ni biasalah ni. Yang ni kena betul-betul mahir. Kena betul-betul orang kata hafal ke mahir ke, macam tu lebih kurang. Sebab navigation page ni penting kan. Kalau tak boleh buat navigation, macam mana nak buat apps tu yang banyak page. Okay dah. Dah boleh pergi sebelah dah. Button back tu jangan lupa buat dekat Android Manifest. Android Manifest tu dia boleh linkkan balik parent page tu. So kalau kata daripada main activity kita dah pergi ke login page, and then dia ada button back. Button back tu dia boleh patah balik ke ni lah, balik kepada main activity tadi. Okay, dah ke belum?
Belum. Okey. Nak saya letak dekat ni chat ke kod ni? Kalau nak saya boleh copy paste kan. Tapi nama button tu kena tukar lah. Nama button dengan nama page mungkin lain kan. Saya copy, saya boleh copy ni. Okay, saya copy sekejap tak dalam group WhatsApp. Android dengan chat. Okay, dah boleh belum? Encik Remy ada follow tak? Kalau rasa macam tak sempat nak buat apa main page, lepas tu nak pergi ke login page, tak apalah, tak payah buat pun tak apa. Dekat main page, main activity tu terus buat je login. Terus buat login form je. Yang penting ada email dengan password, ada button login. Sebab dalam Firebase dia required dua benda ni kan. Jangan lupa linkkan juga dengan register page. Jangan lupa linkkan dengan register page. Saya punya pun sama dah ada ni, login page dah ada. Register page. Register page tak boleh. Register page. Copy je kan. Copy tukar nama je. Register page. Set title. Register now. Register. Page nya kosong lagi lah. Login saya dah ada, register pun saya dah ada. Okay, boleh? Ada masalah tak? Ada masalah kah? Tak ada masalah kah? Sudahkah? Belumkah? Belum lagi. Sampai mana dah? Dekat intent dah belum? Tukar ID tukar ID je. Okay, dah belum? Error apa? Rasa mungkin ni kot, nama ni dah tukar, nama kelas ni. Login page.class dengan register page.class dah tukar nama dah. Ikut nama yang Cik Zalani buat. Lepas tu button ni pun sama, tukar nama. Ikut ID yang Cik Zalani buat lah. Ikut main page dekat main activity ni lah. Betul lah, main activity lah. Tengok share screen tengok. Share screen social system tengok. Okay. Ni saya tak nampak screen lah. Saya tak nampak screen pula. Cik Zalani cuba stop screen share, lepas tu buka balik. Okay. Nampak. Incompatible with attribute. Wrap behavior in parent.
Oh, salah eja tu. Cuba tengok button tu, ada salah eja tu. Cuba klik satu button. Tengok width. Cuba search width kat atas kanan. Okay. WIDTH. Okay, yang ni betul. Bawah dia, tengok login button pula. Betul. Kat mana yang tak betul? Cuba tengok tempat lain. Cuba search. Width. Okay, yang lain dia punya email dengan password. Betul pula Cuba scroll sikit error tu boleh tak? Saya tak boleh. Sebelah kiri lagi tu ada apa? Error tu ke kiri kan? Ke kiri kan? Dia file apa tu? Saya tak nampak nama file. Nama file dia apa tu? Main activity main XML 32. Okay, pergi dekat main activity, tengok line 32. Okay, buka. Okay, tekan code. Sebelah kanan atas ada code. Kanan atas. Kanan atas. Kanan. Main activity. Bukan. Pergi main activity.xml. Okay, sebelah kanan atas. Kanan sekali. Mouse tu pergi kanan. Code. Okay. Line 32. Okay, line 32 tu padam. Bukan semua. Yang dalam tu je. Yang apa, app layout web behavior tu. Itu padam. Padam terus. Padam lagi. Tarik. Padam. Yes. Okay, betul. Lepas tu tekan design balik. Ni nanti di sebelah kanan atas tu tekan design balik. Okay, betul dah. Okay, saya share screen semula. Okay. Kalau dah navigate tu dah baik lah tu. Yang penting kita nampak kita punya page login ni. Boleh nampak tak? Lepas tu kita akan terus jump kepada Firebase. Dah 9.40 dah. Boleh tak? Encik Remy okey tak? Semalam isu okey dah? Yang semalam punya emulator issue, Encik Remy. Yang ni follow tak Sebab saya nak tunjuk Firebase ni. Semalam problem juga Okay, tak apa. Saya tunjuk Firebase dulu. Nanti habis kelas kita tengok Okay. Okay, baik. Okay, untuk Firebase saya minta semua orang cuba buat lah. Sebab Firebase ni kita ada banyak prosedur. Kena daftar dengan web dulu. Kemudian kena kena linkkan pula dengan kita punya application kan. So macam mana nak buat dia kan. So untuk modern punya kira barulah, baru punya IDE yang kita pakai sekarang ni adalah kira IDE terbarulah, Android Studio ni. Dia punya version yang terbaru ni, diorang ada sediakan dah siap-siap Firebase punya documentation dekat dalam kita punya tools, kita punya IDE ni. Cuma tinggal kita nak register je, nak kena daftar je. Sebab semalam kan Encik Rahman ada tanya harga dia macam mana kan. Tak apa, nanti kita tengok sama-sama. Dia ada yang free. Okay, so untuk start buat login page, saya close semua file dulu. Dan saya buka satu file Java iaitu login saja. Okay, saya punya login.
Sebab login page ni dia ada email dengan password. Okay, saya buka login page Java dia saja. Okay, so macam mana cara pakai Firebase dalam kita punya apps ni adalah pergi dekat tools, tekan Firebase. Simple je. Pergi tools, tekan Firebase. Okay, dekat sebelah kanan ni dia ada banyak list. Yang ni kita panggil sebagai service lah, service under Firebase. Dan Firebase ni pula adalah kira apa kira software. Kira software boleh kot. Software under software under Google lah. Kira service jugalah. So dalam Google dia ada banyak servis. Salah satunya adalah Firebase, under cloud punya servis kan. So dalam Firebase dia ada servis ni pula yang diprovidekan oleh Firebase punya team lah, dia punya software ni. So dalam Firebase dia ada analytics. Analytics ni usage lah. Saya dah tengok tadi almost semua, tapi ada juga yang saya tak sempat tengok. Okay, macam analytics ni untuk tengok kita punya usage. Dan tidak, saya akan tunjuk dashboard dia macam mana. Okay, so Firebase Analytics ni adalah untuk usage. Kemudian authentication ni adalah service yang mana Firebase sediakan untuk multiple login. Contoh macam login with Google, login with Facebook, login with GitHub, login with Apple. Apple ada ke? Rasa ada kot. Saya pun tak ingat. Dia ada beberapa lah. Nanti kita tengok. Kemudian dia ada real time database. Real time database ni kegunaan dia adalah untuk chat ataupun data-data yang real time lah. Selalunya orang pakai untuk chat, untuk tracking device, lagi untuk mapping, lepas tu untuk kalau macam pesakit pun ada juga, macam buat monitoring untuk health tu kan. So ada data jantung kan, pakai real time database juga. Okay, kemudian ada yang Firestore. Firestore ini biasalah, saya biasa pakai ni dulu. Firestore ni dia database NoSQL yang saya katakan semalam tu lah, yang saya terangkan semalam tu kan. Dia adalah NoSQL database. Dia kalau kita baca kat sini, kalau kita expand benda ni, dia ada terangkan jugalah. Oh tak ada pula. Ada read and write documents with cloud Firestore. So read and write documents, dia panggil documents. Sebenarnya documents tu dalam Firestore bermaksud table lah. Dalam database biasa ni panggil table. Contoh table table users, macam semalam saya terangkan tu kan. Kalau dalam SQL database kita panggil table. Tapi dekat dalam Firestore dia panggil documents. Nanti kita akan tengok satu-satu lebih mendalam nanti. Kemudian storage ni kira baru. Yang ni saya tak biasa pakai, tapi saya baru tadi. So yang Firebase storage ni bagusnya dia ada cloud storage. Maksudnya kalau itulah yang saya katakan tadi, kalau macam Cik Zalan ni nak buat apps untuk student punya nota, memang bagus lah. Sebab Firebase dia boleh simpan file. Saya tak perasan dulu ada ke tak, tapi saya rasa macam barulah. Performance monitoring saya tak sempat tengok. Remote configuration saya tak sempat tengok. Cloud messaging saya sempat tengok. Yang ni untuk notification dengan message. Ini dulu pun saya biasa pakai lah ni, cloud messaging ni. Dynamic link saya tak tahu apa, saya tak pernah tengok lagi. AdMob pun saya tak pasti ada apa. Yang cloud function ni adalah kalau macam database SQL, kita boleh masukkan command kita kan untuk proses data melalui SQL. So dalam NoSQL, disebabkan diorang tak ada SQL language, maka diorang develop satu nama dia cloud function. So bila kegunaan cloud function ni adalah kira macam coding yang proses data tu sebelum sampai kat kita, lebih kurang macam tu lah. Itu dinamakan cloud functions. Kemudian in-app messaging, ni biasalah ni, ini kegunaan dengan cloud messaging ni nanti. Kemudian ada ML Kit. ML Kit ni pun kira baru, saya tak pernah pakai lagi. Sebelum ni saya pakai ML punya toolkit, semua dekat dalam GCP, Google Cloud Platform. Yang ni ML Kit bawah Firebase, saya tak pernah pakai. Okay. So untuk kelas kita akan pakai satu authentication, kedua Firestore, ketiga storage. 3 benda ni kita akan pakai. Untuk real time database, depend lah. Kalau kita ada masa, saya akan tunjuk macam mana cara pakai dia untuk buat chat system. Dia simple je. Kalau dah ready pakai Firestore, pakai real time database ni lebih kurang. Dia tak banyak beza. Okay. Okay. Jom kita tengok macam mana nak buat. So first kali untuk kita punya login page,
Okay, kita kena pergi dekat authentication. Yang bagusnya Android ni dia ada assistant ni kan, Android Studio Assistant ni dia ada sediakan documentation dan juga pre-register. Tengok apa jadi So kalau kata saya nak pakai authentication punya service bawah Firebase untuk saya punya login page, saya tekan je email and password authentication, nanti dia keluar macam ni. Nampak ada documentation dia. Dan dia siap bagi contoh kod yang memang boleh pakai terus. Benda ni memang sangat bagus lah, kan. So kita tak adalah nak pergi web, tengok, betul patah balik sini, pergi web balik, tengok, patah balik sini, so macam leceh lah. So macam ni kita boleh copy paste terus je. Okay, so macam mana nak pakai benda ni? First kali tekan kepada button connect to Firebase. Of course lah, yang ni dia akan connect dengan akaun Google kita. Contoh, saya tekan connect to Firebase, dia akan buka saya satu web browser. Macam in case saya ni dia pakai Mozilla lah. Okay, ni saya buat demo tadi ni dekat office tadi. So untuk malam ni saya akan create projek baru lah. Okay, so bila saya klik connect to Firebase, dah akan jadi macam ni lah. Launching web content flow, connect flow. Maksudnya dia tengah waiting for registration kita dengan Firebase. Okay, boleh faham Okay, saya takut ada soalan pula. Saya tak nampak soalan. Okay. Okay, kemudian bila dah buka macam ni, just kalau baru register, dia akan hilang. Benda ni tak ada. Dia akan sebelah atas kanan ni, dia ada tekan start now. Tekan button start now tu. Nanti dia akan suruh register lah kita punya billing account apa semua. Tapi billing account tu kita tak boleh skip rasanya. Tapi daftar je, tak ada masalah pun. Dia tak charge kita 1 sen pun. Nak buat sekarang terus ke? Boleh. Buat sekarang terus pun boleh, Encik Remy. Sambil saya tunjuk, sambil tu terus buat je. Pergi dekat Android Studio, tekan Firebase. Kemudian tekan authentication tu kan. Kemudian tekan connect to Firebase. Terus buat pun boleh. Okay. Nak saya tunggu ke? Kalau nak buat dulu, boleh buat terus sekarang. Saya tunggu. Ingat pergi dekat tools, tekan Firebase. Lepas tu pilih apa? Okay, jangan ni saya cancel dulu. Okay, bila kita tekan Firebase, nanti dia keluar list macam ni kan. Pilih authentication untuk kita punya login page authentication. Tekan email and password authentication. Tekan. Nanti baru tekan connect to Firebase. Okay, boleh tak? So bila kita tekan pada connect to Firebase, maka dia akan buka satu browser lah. Macam saya ni. Macam saya dah register dengan Firebase, sebab tu dia keluar terus list macam ni. Sepatutnya dia akan keluar dengan akaun yang lain. Saya buat contoh satu. Dia keluar macam ni. Yes, macam ni. Dia katanya untuk accept terms and condition. Tekan je lah accept. Lepas tu tekan create a project. Okay, tekan add project. Masukkan nama project kita, nak pakai nama apa. Sebenarnya dah banyak lah sebelum ni punya kan. Okay, ni abaikan. Okay, kemudian terus tekan continue. Okay, so continue ni dia punya beberapa sub-service lah yang diorang sediakan. Macam Google Analytics. Bawah Google Analytics tu ada apa? Dia ada testing, dia ada apalah untuk apa memastikan application. Tapi saya pun jarang-jarang tengok benda ni kan. Kalau saya buat development, kita just tengok analytics yang kat dashboard tu je. Tengok berapa banyak crash tu je lah. Tak adalah nak tengok mendalam sampai nak buat A/B testing ni. Dia more kepada experience user tu kan. Okay, so just enable je lah. Google Analytics ni enable je.
Okay, kemudian yang ni yang saya kata tadi, dia ada analytic account. Kalau macam saya dah ada. Boleh, kalau tak ada boleh create new lah. Saya tekan Google Ads punya. Kemudian just tekan create project. Cuba sampai sini dulu. Cuba buat sampai ke configure Google Analytics. Sampai sini dulu. Dah sampai sini terus tekan create project. Nanti tengok saya punya screen balik. Encik Zalani follow tak? Cik Rahman ada follow tak? Yang ni kalau boleh kena follow lah. Sebab nanti tapi lah record ada kan. Mr. Cheng ada follow. Mr. Skyzy. Dulu cuba RTC. Oh, mantap. Dulu pernah cuba RTC Betul lah, betul. Dia pakai Firestore juga. Okay, dah sampai sini belum? Dah sampai configure Google Analytics? Dah sampai belum? Okay, kalau dah sampai sini, just tekan create project. Nanti dia ada loading page macam ni. So loading page nanti dia akan suruh kita select server location lah. Kita akan tengok apa benda yang kita nak select. Oh, tapi sini belum lagi kot. Dekat dalam nanti border. Yang ni dia just create resources untuk kita punya project lah. Dia dulu Firestore ni kira asing-asing. So Firestore tu kira satu database. Tapi sekarang ni dalam satu Firestore tu dia dah, dalam satu Firebase tu dia ada sub-service dia pula. Macam saya katakan tadi lah, dah ada banyak. That's why dia panggil project. Dulu dia panggil database. Okay, so nanti dia akan jadi macam ni. Maknanya dia tengah nak link lah ni. Nak link dengan kita punya kita punya Android Studio. So buka Android Studio. Masih waiting lagi. Ni nampak dia akan tulis connect. Ada tak? Jadi tak? Yang lain jadi tak? Tekan connect je. Tekan connect, automatic nanti kita punya Android Studio akan baca. Nampak? Dia akan terus tulis connected. Mantap. Ada. Dah. Okay, mantap. Okay. Yang ni boleh close kot ni. Ya, dia akan keluar macam ni lah. Macam ni, tekan back je lah. Tekan back je. Back. Sebab saya nak tunjuk dashboard ni sebenarnya. Oh, tak boleh back Lah, takkan dia nak. Kejap saya tengok. Kenapa dia pergi sini balik Sepatutnya dia buka page sebelah kan. Okay, tak apalah, buka balik lah. Buka balik Firestore Console. Buka balik kat Google Firestore Console. Ni pilih yang ni, yang bawah ni, Firebase Console. Pilih balik projek kita tadi, Harry Academy. Okay. Dia akan keluar dashboard macam ni. Okay, make sure jumpa benda ni. Dah jumpa belum? Make sure jumpa Firebase Console dan juga dekat dalam kita punya Android Studio dah connected. Dah belum? Okay, dah ke belum? Saya teruskan Okay, mantap. Mantap. Okay.
Okay, tengok sebelah kiri ni dia ada banyak lah yang saya sebutkan tadi. Benda yang sama juga dia listingkan dekat dalam kita punya Android Studio. Okay, cuma yang saya nak tunjuk ni adalah, inilah yang saya masukkan tadi, dia punya dashboard ni. Nanti dekat sini dia ada analytics. Analytics kat mana? Kat bawah ni analytics ni kan. So dekat sini dia akan tunjukkan berapa banyak orang masuk, berapa banyak data tengah digunakan, berapa banyak request yang telah dilakukan. Semua dalam dashboard ni lah. Tapi disebabkan kita masih kosong, so tak ada apa lagi. Okay. So back to authentication ni. Okay, back to authentication. Kita boleh tengok terus dekat sini. Okay. First kali, selepas kita dah capai connected ni, okay, kemudian kita boleh terus tekan add Firebase authentication to your app. So bila klik benda ni, button ni, saya klik tengok saya klik add Firebase authentication ni, saya klik, dia akan minta beberapa permission lah untuk tambah library. So just tekan accept changes, and then kena tunggu sekejap dekat bawah ni. Bawah sini dia akan download something. Dia akan download library yang kita nak pakai untuk buat authentication. Okay. So yang bagusnya Google Assistant ni lah, kita tak perlu nak search kat Google apa library nak pakai. Sebab dia dah automatic kan. Dia dah susun auto baik-baik dah. Okay, ni saya kecilkan sebab tak nampak documentation. Okay. Okay. So saya punya second checkpoint dia dah right green. Semua dapat tak? Right green. Kalau dia dah right green tu dah boleh teruskan lah buat coding. Okay, so apa yang kita nak kena buat kalau tengok dalam documentation dia yang dibagi, contoh check current authentication state, auth state, declare an instance of Firebase authentication code. Kan? Okay, so bila kita nampak private Firebase auth, M ni tak tahulah stand for apa, mungkin nama dia lah. Kita boleh rename ni sekadar nama variable. So bila nampak perkataan private, maksudnya benda ni adalah satu attribute of an object. So maka kat mana letak benda ni? Kita letak dekat dalam class. Okay, this one is class, letak dekat dalam dia. Bukan dalam onCreate dalam class. Sebab dia ada perkataan private, maka dia adalah satu attribute. Attribute mesti duduk dalam class, bukan duduk dalam apa namanya? Method ataupun function. Okay. So kita copy private Firebase auth ni, letak dekat atas, kemudian dia akan merah lah biasalah sebab kita tak import class lagi. So just right click, tekan show contact action, import class. Begitu. Okay. Kemudian step kedua, dia kata in the onCreate method initialize the Firebase auth instance. So apa yang kita nak kena buat? Kita tadi dah cakap yang mauth ni adalah satu object of Firebase auth. So kemudian kita kena create instance lah, mengatakan yang mauth ni adalah satu Firebase authorization yang kita nak pakai dekat dalam authentication dekat dalam kita punya apps. Okay, so kita copy line ni, asal semua biru ni. Okay, copy line ni, mauth ni, copy, letak dekat bawah title pun boleh. Letak macam ni. Okay, tengok dulu jangan buat lagi, tengok dulu. Okay, so kita ada dua benda dah. Yang checkpoint ketiga kita adalah tadi private untuk declarekan kita punya mauth tu. Kemudian lepas declare, kita terus assignkan satu instance mauth dekat dalam kita punya onCreate. Okay, so checkpoint ketiga dah ada 3 perkara. 2 kita dah buat, so yang last one. Yang last one, kalau perasan kat sini dia ada tulis alias override. Nampak tak? Macam mana nak buat? Okay, kalau ada perkataan alias override, kita kena letak selepas onCreate. Kalau yang ni adalah onCreate,
kena letak selepas dia lah. Maksudnya yang sebaris dengan dia. Sebelum pun tak ada masalah. Sebelum ni pun boleh. Tapi yang penting dia mesti sebaris dengan onCreate ni. So macam mana nak buat? Just tekan Ctrl O. Ctrl O. Okay, kalau malas nak tekan Ctrl O, copy paste pun tak apa. Okay, copy paste je. Sebab coding dia dah tuliskan kat sini kan. Copy paste je kat sebelah. Macam tu. Cuma yang saya nak terangkan ni adalah dekat mana nak letak benda tu kan. Kalau kita tengok benda ni, dia tak cakap nak letak dalam kelas ke, letak dalam method ke. Leceh sikit lah. So saya tunjukkan dekat mana nak letak. Okay, yang merah-merah ni macam biasalah, right click, show contact action, tekan import class. Okay, yang update UI ni, yang update UI ni padam dulu. Okay, padam dulu. Tinggalkan macam ni dulu. Okay, sekarang baru boleh buat untuk checkpoint yang ketiga. Okay, sekarang start buat. Kita ada masa lebih kurang 25 minit. Kan, saya rasa sempat kot insyaAllah untuk login. Nanti saya bagi homework lah untuk buat register. Benda yang sama. Macam lain tu macam mana tu Encik Remy? Nak share screen ke? Saya stop share screen je Okay, Encik Remy boleh share screen. Kenapa lain? Oh, ini Google Sign In. Cuba back jap. Ada boleh choose ke? Back jap. Oh, dia ada banyak Okay, pilih yang bawah sekali tu, authenticate using a custom, bukan nombor 2 paling bawah. Nombor 2. Yep. Tengok bawah sikit. Yang ni. Dia ni. Cuma dia lain sikit kan. Kenapa saya punya tak ada macam ni pula. Yang ni betul lah. Follow je. Kenapa lain lah? Cik Remy cuba back jap. Back jap. Tadi Encik Remy ada pilih apa-apa ke dekat Google Console tadi? Tak ada pilih, just create project Create project je tak apalah, macam tu follow yang nombor 2 terakhir tu. Saya, yang tu kod dia sama, cuma yang jadi masalahnya point lain pula. Saya punya lepas nombor 3. Cik Remy punya point nombor 4. Cuba scroll bawah. Point dia nombor 4. Start pada nombor 4. Tak apa, boleh follow saya punya screen lagi. So ini saya follow dulu dia punya instruction lah. Follow. Pergi buka login.java tu. Nanti copy paste lah kod yang dia bagi tu. Yang private tu, yang public on start tu. Follow je. Copy paste je. Okay. Saya try dulu. Okay. Try dulu copy. Yang tadi saya nampak Cik Remy punya dia gabungkan tu. Yang apa, nombor 1 dengan nombor 2 tu dia gabungkan. Yang apa, private Firebase off dengan off Firebase get instance tu dia gabungkan. Nanti asingkan lah. Yang private tu letak dekat atas, yang M off tu letak dekat dalam on create.
Dia sebab untuk Firebase authentication, macam saya katakan tadi lah, dia boleh buat multiple. Maksudnya dia boleh ada support banyak lah. Dia support untuk custom punya, yang kita buat sekarang custom lah. Dia support juga untuk yang Facebook punya login, dia support Google punya login, support apa lagi tadi? Banyak tadi punya list. Ada 6 Twitter, GitHub, telefon pun boleh. So sebab tu yang tadi yang Cik Remy punya tu, dia bagi list untuk tu lah setiap tu Facebook dengan Google tu kan. Tapi saya punya tak ada pula. Saya tengok kenapa saya tak ada hmm. Okay, boleh tak? Yang dekat on start tu buang yang update UI tu Update UI tu kegunaan dia sebenarnya, kalau kata orang tu dah login, dia akan terus pergi dekat page yang lain lah. Sebab tu dia ada buat situ, kalau Firebase user, current user tu. Maksudnya kalau user tu dah ada, dia dah pernah login, maka update UI tu dia akan terus hantar pergi masuk page lah. Kalau belum, dia kena pergi keluar lah. Okay, dah ke belum? Kalau dah, saya teruskan ni. Dah okay. So sekarang tengok dekat point nombor 4. Saya rasa yang Cik Remy ni point nombor 5, tapi yang saya punya point nombor 4. Dia bagi tulis sini sign up new users. Kalau yang bawah lagi nombor 5, dia tulis sign in existing users. So yang kita punya part adalah part login. So login adalah sign in. So tengok yang bahagian sign in. Bahagian sign in ni. Okay. Kalau yang sign up, kita akan buat dekat page register. Kalau yang sign in, kita buat dekat page login lah. Okay. So apa yang kita nak kena buat, kalau tengok dekat sini, documentation dah cakap, create a new sign in method which takes in an email address and password, validates them, and then signs a user in with the sign in with email and password method. Okay. Dia suruh kita create dulu yang button set on click tu, supaya kita dapatkan dulu dia punya username and password. Of course lah, kita akan baca username and password bila orang klik. Dia klik, baru kita dapat dunia email. So macam mana nak buat? Kalau tengok dekat dalam saya punya design, login ni, saya punya ID adalah login underscore button. So maka saya kena linkkan dekat depan lah. Saya buat button login button lah, tak kisahlah apa-apa pun. Sama dengan find view by ID r.id login underscore button. So dia merah ni just right click, import class. Okay, betul. So saya nak detect bila kita klik, baru kita ambil email dengan password dia. So maka kat sini saya buat login button dot apa? Cepat, dot apa? Dot set on click listener. So dalam ni macam biasalah, new on click listener. Okay, buat sampai sini dulu. Jangan copy paste jangan tulis satu-satu. Benda ni kena ikut dia punya suggestion. Kalau tulis satu-satu jadi lambat. So kalau button dia keluar suggestion, terus pilih suggestion. Letak nama dia apa. Kemudian find view by ID. Cik Zalani, follow tak?
Follow. Okay, mantap. Okay, dah sampai sini belum? Dah sampai on click sini ke belum? Okay, kalau dah sampai sini, maka coding yang M-Auth ni, yang kat nombor 5 ni, saya rasa kalau Encik Remy nombor 6 kot. Tengok tajuk dia, sign in. Kalau tulis sign in tu dia tu. Okay, kalau dah, yang bahagian sign in existing users ni, kod ni boleh copy paste je. Copy, letak dekat sebelah. Paste. Jadi panjang lah dan dia banyak merah. Okay. Dah ke belum? Sebab saya nak tunjuk ni cara nak betulkan merah ni. Sekarang susah pula tengok. Dah sampai on clip belum Cik Zalal ni dah? Encik Remy dah sampai sini? Mr. Skyzy? Ada follow tak? Okay, dah Okay. Kalau dah, copy, letak dekat, tengok dulu saya buat. Copy kod untuk sign in ingat untuk sign in, saya copy, saya letak dalam on click dulu. On click sini, okay, on click sini saya letak, sudah akan banyak error. Okay, kenapa dia error? Pertama sekali, yang email ni, mesti kena ambil email dekat depan. Yang password, mesti ambil password dekat depan juga. So macam mana saya nak dapatkan email dengan password kat depan? Cara dia adalah, saya panggil text view. Text view. Kenapa text view? Sebab depan ni pakai text view. Okay, ini adalah text view. Edit text. Dia pakai edit text. Sorry, edit text. Bukan text view, edit text. So edit text, saya letak sini username sama dengan find view by ID r.id login username, login email. Yes. Okay, so login email ni dekat mana? Ini adalah ID bagi input email depan ni. Ni nampak login email. Saya kecilkan sikit ni. Nampak ini email ni kan? So sini dia punya input. Okay, so inilah saya punya username. Email lah, senang, email. Kemudian kedua adalah password dia, edit text. Password sama dengan find view by ID r.login ID r.id.login_password. Tutup line. Macam tu. Okay, so kita dah ada email dengan password, cuma sini dia masih line merah. Kenapa dia merah? Sebab actually kalau kita hover kat sini, dia akan kata string required adalah string. Required type adalah string. Tapi yang provided adalah edit text. So salah lah. Maksudnya dia nak string, dia bukan nak edit text. Sekarang email dengan password adalah edit text, dia bukan string. So kita kena convert daripada edit text, kita kena ambil content dia saja yang orang tulis tu sebagai string tu, duduk dekat dalam kita punya parameter. So macam mana kita nak buat? Kita boleh email dot get text, kemudian dot to string. Sama juga dengan password dot get text. Okay, get text ni adalah function ni untuk dapatkan teks dekat dalam. Kemudian kita convert dia jadi string. Macam tu. Boleh tak? Okay, sekarang cuba buat dulu edit text ni, email dengan password. Okay, saya copy, saya letak dekat dalam tempat chat. Sebab kita masa tinggal lagi beberapa minit je. Saya harap sempat untuk login. Nanti tukar ID je. Boleh tak? Dah sampai sini belum? Copy dulu kod dekat sebelah ni. Kemudian sebelum letak kod tu, letaklah dulu kita punya edit text. Lepas tu jangan lupa tambah get text dot to string. Kita nak dapatkan value dekat dalam input tu sendiri.
Dah ke belum? Dah ke belum? Dah Okey, untuk yang apa merah-merah yang lain, okey contoh macam non-null ni kan. Okey, non-null ni bolehlah right click, show contact action, tekan import class. Kemudian yang authorization result ni pun sama, right click, show contact action, import class. Kemudian yang on complete listener pun sama, right click, show contact action, import class juga. Okey, kemudian yang task ni pun sama, mana merah-merah tu just right click import class kalau ada import class lah. Import class macam logd pun sama, right click import class. Yang update UI tak boleh. Update UI tu kena padam. Update UI padam. Okay, yang tag ni right click, ni tak payahlah. Yang log.d pun padam, tak pakai. Ni tak ada, kita tak pakai. Log.d tak pakai. Log.d dengan update UI kita tak pakai. Just padam je. This one padam. Yang toast ni boleh pakai lah. Toast just right click import class. Email password activity.this. Okay, ni salah. Okay, tak apa tu abaikan dulu. Yang dekat toast.mactext tu kan, kan dia ada tulis email password activity.this tu kan. Okay, yang tu boleh padam. Tukar dengan get application context. Get application context. Uish, saya error ni. Sebab ada bawah ni, ada line 50 ni, ada something boleh padam lah ni. Lagi ada apa tempat something, apa dia error ni. Adakah sebab toast? Oh, toast ni tak boleh pakai lah, error ke bukan? Okay, tak apa, buat dulu, biar nampak error dulu. Bagi nampak error dulu. Semua dah sampai error sini ke belum? Dah sampai error sini, nanti tengok skrin saya. Saya rasa saya tahu kenapa. Make sure dia dapat line merah macam ni, banyak-banyak macam ni. Ada dapat tak? Saya pun tengah mencari apa benda yang tak kena. On complete listener, this new on complete listener. This ni tak ada kot. This tu tak ada. Dah ke belum? Sudah ke belum? Encik Zalani, Encik Remy, Mr. Cheng, dapat follow tak? Get instant ni merah. Get instance. Get instant kat mana Yang firebase.auth tu tapi boleh teruskan auth. Get instance merah. Get instance merah. Tak apa, Jagi tengok balik. Jagi saya tengok balik. Lepas kelas saya tengok balik. Sebab masa nak habis. Sebab saya takut nanti nanti apa benda tergantung pula. Okay, tengok saya punya screen. Sekarang ni dia merah tau ni. Dia actually sekejap saya cuba betulkan satu-satu sekejap. Apa yang dia nak dalam ni? Dot add on complete listener. Okay, dia ada banyak ni punya. Okay, tak apa. So dia punya fast fix dia, cara betulkan dengan laju, buang this ni. Buang this. Sebab kalau dia bergantung dengan view on click ni pun boleh juga.
Tak apa, kita remove this tu. So kita pakai terus on click listener. Okay, buang this tu dia akan jadi tak merah dah lah. Okay, yang toast kat bawah ni tujuan dia adalah tunjuk kalau authentication tu fail. Kalau dekat atas ni adalah tunjukkan authentication kita adalah true. So sepatutnya kalau dia success, this one, kita akan pergi page home page kita lah yang kita akan buat besok. Okay, yang kita akan buat besok. Dan kemudian yang fail ni just toast je lah, yang mengatakan kita punya login adalah fail. So kalau kata saya run saya punya apps, sementara ni sebab kita tak register lagi, sepatutnya dia mesti error. Kita try dulu. Jadi kita dah run ke belum? Lambat. Sekejap lambat. Tunggu sekejap So dia kalau dia kata error, kalau nak buat page lain pun boleh juga, keluar pop-up page ke apa kan. Tapi kalau macam saya fikir buat toast dah lah kot. Kalau dia login fail, just toast je your login failed. Kemudian kalau kata dia success, kita boleh hantar pergi page lain lah, pergi home page je lah, senang. Kenapa dia sangkut pak ni? Tu. Okay, so bila saya tekan login, saya akan dibawa pergi page login. Kemudian saya masukkan email saya, harryintel@gmail.com. Kemudian password saya letak 1 2 3 4. Saya tekan login. Authentication fail sebab saya tak daftar lagi. Saya belum daftar. Akaun email saya belum daftar lagi dengan apps ni. So that's why login fail. Okay. One last thing. Saya ambil masa lagi 5 minit. Benda last. Okay. Bila kita dah buat coding kat sini, sebenarnya kita kena enablekan juga yang kita punya application ataupun kita punya connection dengan Firebase ni dekat dalam kita punya console. Bahagian authentication ni kan. Okay, bahagian authentication ni just klik get start. Okay, kemudian sign in provider. Ni lah dia. Tadi yang kata macam Cik Remy punya tadi, dia ada setting dekat dalam Android Studio. Saya pun tak tahu macam mana boleh keluar benda tu. Tapi kalau macam kita punya, dia akan keluar kat sini lah. So just click on email and password. Enable email and password. Email link passwordless. Okay, ni tak payah. So tekan save. Yang bawah ni abaikan. Yang bawah ni dia akan createkan kita punya domain name untuk application kita lah, supaya boleh connect database Google ni kan. So itu je lah yang last thing yang saya nak tunjuk. Kena pergi dekat Firebase console untuk enablekan. So kalau kata kita nak buat multiple type of login, contoh dia kita boleh terima email dengan password, boleh terima Google account, login with Facebook, login with Apple, login with GitHub, boleh tambah lah. Contoh just click on Google and then enablekan dia. Nanti dia bagilah dia punya project ID ni, tak apa, tak ada masalah, biar je. Kemudian project support email ini untuk kalau ada masalah dia akan hantar email kat kita lah. Ini untuk email kita. So just tekan save. Nanti dia akan jadi append lah dalam list yang tadi. Tengok Okay, ni tekan done je dulu. Yang ni kita akan tunjuk kemudian. So kita dah enable dua. Satu email dan password, satu lagi adalah untuk Google. So yang email password kita dah buat yang sekarang ni lah, yang kita buat ni. Yang ni adalah email dan password. Untuk yang Google punya account, nanti dia patut ada button tu kan, button login with Google. Okay, yang tu kemudian, mungkin besok insyaAllah kita tengok. Boleh faham tak? Ada soalan tak? So hari ni kita dah belajar macam mana nak start kita punya Firebase, daftar account. Kemudian macam mana nak linkkan Firebase kita dengan kita punya app. So sekarang dah link lah ni, dah kira link lah. Sebab kita dah boleh login, cuma tak daftar, so dia akan return fail lah sebab kita tak daftar lagi. Okay, so untuk homework tuan-tuan semua, kalau boleh sebelum masuk kelas besok, at least register page ni tolong design dulu. Masukkan dua perkara je wajib. Email dengan password, itu je wajib.
Maksudnya senang kata login page dengan page register mempunyai design yang lebih kurang lah. Login page dia ada 2 input, iaitu dia ada email dengan password. Sama juga dengan register page. Register page pun wajib ada login and password juga. Kini homework untuk besok. So sebelum kelas besok saya harap tuan-tuan semua dah buat dulu 2 benda ni. Google guarantee ke password sebab Google yang manage? InsyaAllah Google ni sementara ni tak ada kes yang kena curi lagi lah. Kalau macam Apple banyak kali dah kena kan, artis-artis punya iCloud semua tu kena hack. Tapi Google sementara ni tak ada lagi. Saya belum dengar kes lagi lah kot Google kena godam ke apa. Dan Google ni password dia irreversible tau. Dia ada macam kita buat SHA lah kan. Apa secure hash algorithm tu pun samalah. Kita boleh generate satu password ke sana tapi tak boleh patah balik. Tapi kita cuma boleh verify je sama ada password yang kat sini sama yang dekat sana punya. Macam tu je. So Google pun implement benda yang samalah. Kalau manage sendiri boleh juga, tak ada masalah. Kalau manage sendiri besok saya tunjuk macam mana cara dia. Okay. So saya harap kalau sempat tolonglah buat dulu page register. So besok kita tinggal integrate register. Kalau rajin tuan-tuan rajin, untuk bahagian register tu terus follow je dokumen yang dia bagi ni. Benda yang sama, coding yang sama dekat login. Cuma bahagian nombor 5 ni tukar kepada nombor 4. Ambil yang nombor 4 punya untuk sign up. Email password semua sama. Cuma copy paste code dia je. Boleh untuk besok. Okay. Yang ada masalah boleh tunggulah dekat dalam Google Meet. Saya minta maaf kalau terlambat ke, terlaju ke, terkasa-kasa. Kita jumpa untuk hari esok. Jangan lupa ada kelas tambahan. Kelas tambahan. Kita ada kelas besok. Kita akan sambung lagi untuk Firebase punya Firebase punya lesson. Boleh? Assalamualaikum dan terima kasih.